Assalamualaikum, selamat pagi. So pada hari ini kita akan continue kelas kita. Okay, so kuliah pada hari ini saya proceed ke depan lagi sebelum kita do a lot of practice. So kita akan pergi kepada chapter seterusnya iaitu projection methods. So projection methods ni akan involve banyak lah dalam drawing. Okay, so after studying this chapter, you should be able to do the following. Satu, understand the principles of the first and the third angle orthogonal projection. So biasa kita panggil dalam drawing first dengan third angle projection, and then produce a detailed orthogonal drawing of a component including all information necessary. Okay, so nanti saya akan upload slide. Okay, so projection method, kita ada perspektif, kita ada parallel. Okay, bila dalam parallel kita ada orthographic. Dalam orthographic kita ada axonometric dengan multi-view drawing. Okay, so ini adalah pecahan dia dalam projection method. Okay, so orthographic projection. Apa tu orthographic projection? It is a parallel projection technique in which the parallel lines of sight are perpendicular to the projection plane. So kalau kita lukis orthographic ni, so daripada bila kita ada dua view, kita akan dapat view yang ketiga. So macam mana tu saya kena tunjuk. Mungkin saya akan pakai iPad saya sekejap lagi, saya tunjuk macam mana. Pada yang dah belajar technical drawing, sepatutnya you tahulah bila kita ada first kita ada first view, and then macam mana kita nak dapat the second view, macam mana kita nak dapat the third view. Okay, alright. So kita pergi dengan lecture dulu. So orthographic view depends on relative position of the object to the line of sight. So dia tengok kepada posisi macam mana kedudukan objek dengan mata awak. So two dimension of an object is shown. So more than one view is needed to represent the object. So kalau ada sesuatu objek, kalau awak ada pandangan depan saja, awak tak boleh menggambarkan macam mana objek itu kelihatan dalam bentuk 3D. So awak perlu at least 3 view. So top, front dengan side view. So multi-view drawing, so 3 dimensions of an object is shown, and then it goes to the axonometric drawing. So awak tengok kat situ, kalau kotak tu dia flat macam tu, bila you tengok daripada depan, yang hijau tu, plane hijau tu, you akan nampak dia macam tu. Bila dia rotate sikit, so you akan nampak dia ada dua section yang berbeza. So bila you tilt dia, you pusing sikit, dia akan nampak view yang berbeza lah. Okay. Okay, so orthographic view, orthographic projection technique can produce either satu multi-view drawing. Multi-view drawing ni, each view show an object in 2 dimensions. So 2D view. Okay, and then the axonometric drawing. Axonometric drawing show all 3 dimensions of an object in 1 view. Okay, so both drawing types are used in technical drawing for communication. Okay, so what is a multi-view drawing? So multi-view drawing, usually dia ada front, side and plan view. Ataupun top view are drawn so that a person looking at the drawing can see all the important sides. Okay, so multi-view drawings are useful especially when a design has been developed to a stage whereby it is almost ready to manufacture. Okay, right. So the views are positioned relative to each other according either of these two schemes. So ni adalah dua projection angle, satu first and then third angle projection. So first angle projection, object is placed in the first quadrant. Third angle projection, the object is placed in the third quadrant. Okay, apa itu first dengan third quadrant? Macam ni. So this is, kalau awak tengok drawing, dia ada 4 kotak ni. Biasanya dia ada banyak, ada drawing yang ada lebih banyak. Dia ada boleh tengok bottom, left side. So yang ni yang common lah. So this is the sequence of the quadrant. Quadrant 1, 2, 3 dan 4. Okay. So kalau awak tengok first angle projection. Okay, this is the differences between the first angle projection and then third angle projection. So untuk first angle projection, the object is imagined to be in the first quadrant.
the object is lies between the observer and plane of projection, and then the plane of projection is assumed to be non-transparent. So when the view are drawn in their relative position, top view comes below front view. So bila awak ada front view, top view dia adalah di bawah front view. Okay, and then right side view drawn to the left of the side of elevation. So simbol kalau awak tengok berbeza lokasi yang bulatan tu. So kalau first angle projection bulat dia kemudian, yang third angle projection simbol dia. Ini simbol dalam drawing lah. So simbol dalam drawing ni biasa kita letak dalam title block lah. Kat title block untuk setiap drawing Okay. So untuk third angle projection, the object is imagined to be in third quadrant. The plane of projection lies between the observer and object, and then the plane of projection is assumed to be transparent. Okay, when view are drawn in their relative position, top view comes above front view. So dekat atas front view dia akan ada top view, right side view drawn to the right side of elevation. Okay, ni gambar dia. So kita tengok gambar yang belah kiri awak tu, kalau ikut simbol ini adalah first angle projection. Okay, kalau awak tengok gambar yang bawah, part yang warna hijau tu, yang ada point, ada purple bulat atas tu adalah mata awak So location of kita punya mata So kalau awak tengok dia punya projection untuk front view dia adalah ke sini di atas ni So objek kita letak kat sini. So front view dia berada dalam kuadran yang ketiga So di bawah dia adalah top view, and then dia punya right side view adalah di sebelah front view. Okay. So bila awak umpama macam awak tarik dia, macam mana nak kata bila awak silang dengan dia nak ingat dia dia tak jauh beza pun. Kita ingat objek tu letak di kuadran pertama, kalau third angle dia letak di kuadran ketiga. So tapi bila kuadran ketiga, dia punya front view akan berada pada kuadran pertama. So bila dalam first angle, front view dia berada dalam kuadran ketiga. Okay. So kalau awak tengok kuadran yang third angle view tu, objek tu dia diletakkan di third kuadran, and then the front view akan berada pada kuadran pertama, top view tu di atas dan right side view dia di sebelah lah. Okay, ni dua yang commonly used lah Okay, first angle dengan third angle projection. Okay, kalau awak tengok ni dia ada banyak lagi. Dia ada banyak lagi view yang lain lah. Okay, kalau awak tengok kat kotak ni tadi, dia yang atas ni adalah yang third angle. Third angle, kalau awak tengok belah atas ni, tengok yang atas So third angle usually untuk US punya standard, dan ISO dia pakai first angle lah. So dalam soalan biasanya kita akan tanya, kita akan suruh you lukis dalam third angle ataupun first angle. So tengok tu simbol dia kat bawah ni, third angle projection dengan first angle projection. So kalau yang gambar yang belah atas tu, yang US standard untuk third angle projection, so objek dia berada dekat atas ni, and then front, top dengan right. So dia boleh kembangkan lagi third angle ni. Kalau awak letak left dia sebelah sini, bottom dia sini, dan rear. Rear tu gambar dari belakang lah. Okay. So kalau detail drawing, kita kerja kadang-kadang dia ada semua ni So 6 view ni ada Tapi kalau kita belajar ni, biasa kita tunjuk 3 je lah. Top, front dengan right. So either right or left macam tu So bila kita first angle pula, kita akan nampak dia front dia dekat atas ni, right dia sebelah, then top dia dekat bawah front So ni adalah first angle, gambar yang bawah tu. Okay. So bila belas untuk type yang macam Sir? Ya. Tanya. Boleh tak saya tunjuk slide belakang tadi sekejap? Okay. Okay, okay dah. Thank you. Alright, okay. Nanti saya akan upload slide ni So ni saya besarkan lah. So yang paling penting untuk awak memang kena ingat. Bila dalam soalan kata lukis dalam first angle, awak kena 3 kadang-kadang ada student dia main bantai je dia letak front view ni belah sini, dia letak top view tak boleh. Tu bukan standard tu salah. So kena ingatlah. Kalau first angle kuadran yang kedua right side, kuadran ketiga front view, kuadran yang keempat ni adalah top view. Kalau third angle, mula-mula front view, atas dia top view, belah sini adalah right side view. Okay.
faham So biasa dalam soalan, kalau awak tengok dalam gambar ni yang ada cone hijau dengan ada macam bulatan purple tu kan, mata kita kan, biasa dia akan bagi direction lah. So direction ni adalah kita tengok daripada front. So awak tahu dah pandangan front dia akan nampak macam ni lah. Ini angle yang awak akan tengok lah. Kalau contoh dia ubah yang ni ke sebelah lagi satu, so awak kena ikut lah mana front view dia Okay? Ada soalan lain? Interrupt je saya sebab ini kena faham betul-betul Okay, alright. So tengok alignment of views. Ni tak boleh. Ni yang saya maksudkan tadi bila awak lukis ni. Okay. Kejap saya cuba linkkan dengan saya punya ni. Untuk tunjukkan kenapa kita tak boleh dia kena sama Kejap saya cuba buka pada saya punya iPad untuk saya sketch something supaya awak faham daripada line ni. Okay. Saya dekat sini, tak apa saya sketch dekat sini pun boleh. Saya sketch dekat PowerPoint saja. Saya nak tunjuk kat awak Okay. So bila kita buat macam ni, kalau awak tengok kenapa yang kedua ni salah? Yang sebelah dia tu ada X tu salah. Pas lari. Sebab line tu tak tanda dekat dia. Garisan tak sama. Okay, garisan tak sama Okay. Sebab tu saya kata benda ni penting bila awak bila kita buat photographic drawing, kita kena faham. Saya cuba lukis kat sini Saya cuba lukis sikit-sikit lah So bila kita ada 3 view ni, sebenarnya yang 3 view ni adalah, contoh kalau saya insert line So bila kita ada, contoh kita dah lukis ini adalah front view So yang ini adalah front view. So okay. So kita anggap ini bawah ni adalah front, ini adalah top and then dia punya right side So semua ni link betul-betul kena sama So awak tak boleh hantar drawing yang macam sebelah ni So sebab awak bila awak buat dalam AutoCAD, awak boleh move drawing awak ni. Tapi bila awak move tu salah lah So garisan box yang luar dia mesti sama position dia, okay? Alright. So awak tengok ni macam mana ini maksud dia. So daripada front, top dengan right side dia ada sama Apa maksud dia B3 sama dengan B1 sama dengan B2. Dia kena sama dia punya box lebar dia. So kalau awak tengok daripada step yang pertama ni dia buat box So yang ni 3D model dia ada tinggi, lebar dengan kedalaman dia. Okay. So yang ni yang membuatkan boxing tadi. Okay, bila awak lukis, contoh awak lukis yang front dulu. Awak lukis yang front and then awak tarik line ke atas. Awak akan dapat dia punya position. Berapa dia punya kelebaran dan awak boleh sketch yang lain-lain lah. Dan bila awak buat 1 meter line dia panggil meter line ni berapa degree ni? Meter line ni berapa degree? 45. Okay jangan main bantai buat 60 darjah pula So ni adalah 45 darjah So meter line ni 45 darjah. And then awak tarik semua line ni tarik semua line ni and then turunkan dia ke bawah. Dan belah sini tarik dia ke sini, awak akan dapat pertemuan lah. Pertemuan ni akan membawa kepada right side view dia. Okay. So dekat sini awak nampak ni step yang keempat dia. So dia buat hidden line pula. Mana yang ada lubang tu dia jadikan hidden. So yang last tu adalah the completed three view sketch top, front dengan right side dalam third angle projection Okay. So nanti assignment saya nak awak lukis pakai tangan je. So lukis pakai tangan, terpulang nak pakai pembaris ke, nak pakai jangka lukis ke, tak ada masalah Tapi janji lukis pakai tangan. Okay. Saya akan bagi soalan ni nanti saya akan upload. Okay, so remember these 6 principal views So top view, front view, bottom view, right side, left side dengan rear So ingat bila awak ada 2 view, awak akan dapat view yang ketiga. Okay, bila awak ada, contoh awak tak ada 3D model ni. Kalau kita tak ada 3D model ni, yang sebelah tu, kita boleh dapat tak view yang ketiga kalau kita ada 2 view? Sebab kita kena ada 2 view, at least kita kena ada 2 view dan kita draw that meter line 45 degrees tu. Dan kita memang boleh dapat the third view kalau walaupun dia tak bagi kita dia punya 3D model. Okay. Alright. Okay, ni assignment nanti saya akan bagi. Saya akan bagi upload soalan tu. Okay. So itu yang berkenaan dengan projection. Ada apa-apa soalan?
sectional view. Sectional view. So objektif dia satu untuk understand the types of the sectional view. Hari ini lebih kepada saya bagi awak dia punya pengenalan je. So lepas ni kita akan buat dia punya practice lebih banyak. Kita akan ada banyak masa. So distinguish the types of the sectional view. Okay. Sectional view ni nak bayang dia, bayang macam kek je lah. So bila awak potong kek, awak akan nampak dalam dia macam mana. So objektif dia to improve the visualization of the interior features. Okay. So dalam kek dia ada macam-macam jenis kek. Dia letak buah lah, dia letak coklat and everything. Even sekarang shape pun orang dah start melukis atas shape tu. So bagus. Okay, so ni adalah contoh macam mana dia section view. Kalau awak tengok arrow ni, ada point AA ni adalah garisan di mana dia potong part ni. So bila dia potong dekat AA ni, awak akan dapat pandangan dia seperti yang dia lorek lah. Okay, saya tanya, kenapa ada kawasan yang dia lorek, ada kawasan tu dia tak lorek? Saya boleh jawab? Yang tak lorek tu lubang. Bagus. Tak lorek Okay, tu betul So yang tak lorek tu, apa maksud dia? Dia lubang tu, kenapa dia tak lorek? Sebab Ada lengkung. dia tak kena lah. Kosong. Kan. Sebab bila kita potong, macam kita potong besi ke apa kan, kalau kayu ke contoh ada lubang, bila kita potong tu lubang tu dia tak kena pun gergaji tu. So sebab tu dia tidak dilorek lah. So biasanya lubang kita takkan lorek lah. Sebab dia tak kena. So yang hatching ni adalah tempat yang bila kita potong tu dia kena. Okay, bagus. Ni nampak ni technical drawing ni. Ni memang mantap lah. Ni betul-betul kalau dekat kerja memang ada macam ni lah. Awak tengok ada notes, ada nama company, drawn by siapa, ada title. Ini kita panggil title block. Title block ni adalah border ni. Border yang petak luar ni. Lepas tu kat bawah ni ada tulis, nampak? Nampak tak yang dekat bawah tu ada tulis material and spec, drawn by, check, date, scale. Nampak tak? Drawing number. So ini University College of London ni ada simbol dia. So dimensions in millimeters unless otherwise shown. Third angle projection. Dia kata third angle projection. So objek dia akan ada dekat sini. Okay. Awak perasan tak kadang-kadang dia lukis third angle tapi kenapa dia letak cross section? Betul tak? Dekat tempat tu kan? Nampak tak? Dekat detail G tu ada dekat area yang cross section yang atas ni, cross section AA ni. Nampak tak? Dia letak drawing cross section kan. Okay, bila kadang-kadang bila kita ada drawing yang sedetail macam ni, dia lebih kepada kita susun tu nak memenuhkan satu paper. Faham tak? So kat sini dia ada 3D view. So yang ni adalah saya rasa adalah symmetrical object. Kalau awak tengok, ini adalah top view dia. So dia lebih kepada nak tunjuk banyak cross section view. Kalau awak tengok, so dia ada AA punya cross section, kalau BB dia pergi ke bawah, sebab kalau part ni dia potong ikut mana pun dia sama sebab dia satu part yang symmetrical. So BB kalau dia potong ada angle macam ni, EE ke apa kan, so awak akan nampak dia punya cross section. Okay, apa maksud sebelah tepi tu? Awak nampak tak? Detail A, detail H, detail B, apa maksud dia? Detail E, apa maksud dia? Maksudnya yang kalau ada Bahagian-bahagian kecil tu yang tak nampak besar dia zoom. Betul. So bila dia kata detail A tu dia zoom dia zoom dekat area yang detail A tu and then dia besarkan, dia scale up supaya orang nampak oh ni maksud dia apa semua So ni adalah salah satu contoh technical drawing yang bagus Okay. Awak tengok dimensioning dia pun size, tinggi dimension dia semua sama. Saya pun biasa praktis macam ni. Kalau awak tengok yang dimension yang atas sekali tu 219.5 kan diameter kan. Awak tengok arrow dia, kalau saya kerja dulu pun dia macam ni So bila arrow dia ke dalam macam ni, berada dalam antara dua line yang extension ni, so dimension dia berada di tengah-tengah. Kalau yang dekat tepi tu awak tengok dia ada letak dekat luar pun ada. Kalau ni dia nak jaga kekemasan drawing So dia tak nak nampak ada benda yang tak boleh dibaca, so dia letak positionkan value of the dimension tu dekat tempat yang sesuai Okay, it's very good
Okay, sectional view. So section views are used when important hidden details are in the interior of an object. So kita guna section view bila ada benda yang lebih detail dekat dalam yang kita tak boleh nampak dengan 3 view saja. So kita pakai section view. So these details appear as hidden lines in one of the orthographic principal views. Okay, so biasa kita tak nampak dia bila kita tunjuk dalam top, front dengan side view, dia adalah hidden line. So therefore their shapes are not very well described by pure orthographic projection. Which is bila kita pakai 3 view yang common tadi, kita tak nampak dia punya details. So kita kena pakai section view. Okay, so cutting plane. Cutting plane ni lah yang kalau you tengok dalam sini dia label yang ada arrow tu AA, BB, EE, ni adalah cutting plane. So cutting plane. Section views show how an object would look if a cutting plane or saw cut through the object and the material in front of the cutting plane was discarded. Okay, so sekarang dah lebih mudah. Bila awak dah berjaya buat 3D model tu, memang anytime lah awak boleh buat je section view daripada SolidWorks apa tak ada masalah. Okay, this is the section line. So section lines cross hatching. Yang saya kata tadi, cross hatching are used to show where the cutting plane pass through solid material. So dekat bahagian yang kena potong saja. Ni kadang-kadang berlaku juga ada yang macam tak boleh bayang rasa macam mana yang kena potong, mana tak kena potong. Ada yang bantai dia pergi lorek semua. Bila awak lorek semua tu salah lah. Terutama bila ingat ada lubang aja, dia takkan kena lorekan sebab dia tak potong. Okay. Itu dia punya jelmaan dia lah. Dia punya tunjuk macam mana kalau gergaji tu potong dekat mana yang kena gergaji tu. So dekat lubang tu tak kena, so dia tidak perlu dilorekkan. Okay. Alright. So jenis-jenis sectional view. Dia ada full section, half sections, offset sections, revolve sections, remove sections and broken out section. So ini adalah jenis-jenis sectional view. Okay, full section view. Saya sambung sikit lagi. Okay, jenis-jenis sectional view. Okay, so kalau you tengok ni, section views, the cutting plane is indicated in a view adjacent to the sectional view. So in this view, the cutting plane appears edgewise as a line called a cutting plane. So awak tengok daripada tiga-tiga gambar tu, mana yang shaded hitam tu adalah cutting plane dia. So bila kita potong dalam direction front tu, kita tarik, kita akan nampak front view in section. Okay, kalau kita potong daripada top, kita potong tu, kita akan nampak top view in section. So itu adalah dia punya ni lah, sebab tu dia labelkan section AA dan BB adalah direction cutting plane dia. Okay. So ribs in section. Okay, ribs ni dalam design, biasa kalau awak boleh nampak kalau part yang ada skru tapi sekarang macam phone kalau awak tengok phone ada yang masih pakai skru dia punya casing. Ada lagi siapa yang phone dia pakai skru untuk join dia punya, untuk buka dia punya casing? Ada. So dia pakai mekanisme apa tu? Dia panggil apa? Untuk join casing tu. Clip. Tanggam macam tanggam Tanggam, okey, tanggam tu Melayunya tanggam yang tu kita panggil snap fit So dia snap fit Snap fit pun ada dia punya rules of design supaya fit kita punya snap fit tu dia tidak patah lah. So biasa kita pakai ribs ni, yang kita tengok kalau tengok lubang yang dekat atas tu adalah tempat masuk skru lah biasa support untuk masuk skru Okay, dia ada ribs So to avoid a false impression of thickness and solidity, ribs, webs, gear teeth and other similar flat features are not section line even though the cutting plane passes through the feature. Dia maksud dia lah, in the example of the cutting plane AA passes through the vertical rib or web, but the rib or web is not section line sebab dia adalah supporting support. So figure B is incorrect because it gives a false impression of thickness or solidity sebab itu adalah untuk rib. Okay, so full section view. In a full section view, the cutting plane cuts across the entire object.
note that hidden lines become visible in a section view. Okay, ni yang macam contoh-contoh sebelum ni lah. Okay, ni full section view. Shows cutting plane in the top view, make a full section on the front view. Ini yang macam dia potong full. Awak boleh nampak keseluruhan dalam. Macam ni dia part yang memang symmetrical. Okay. Ni juga adalah contoh-contoh dia. Okay. Okay. Ni pun contoh lagi, full section view. Okay, half section view. Kalau half section view, so dia potong quarter ataupun quarter lah. Quarter kalau dalam gambar tu dalam bentuk bulat, so dia potong quarter sajalah. The cutting plane do not cut all the way through to the object. So they cut only halfway. So itu kita panggil half section view. They intersect at the center line. Okay. Okay, ni half section view. So half section view kita guna untuk symmetric object. So macam ni. Ni adalah half section view. Okay, ni adalah offset. So offset ni dia offset sections are used to show interior features that do not lie along a straight line. Kalau tengok dia punya lubang dia ada merata-rata. Dia tidak ada pada satu straight line saja. So kalau dia lubang dia punya center line tu sama aja, awak boleh pakai full section view. Tapi kalau lubang dia terletak pada posisi yang berbeza, biasa orang akan pakai offset section view lah. So awak tengok dia punya cutting plane dia bengkok-bengkok sebab dia nak tunjuk semua line yang dia nak tunjuk satu cutting plane yang nampak semua section yang ada lubang. Okay. Alright. Macam ni offset section view. Okay. Ni contoh-contoh gambar. Okay, ni untuk revolve sections view. So revolve sections example show the shape of an object cross section superimposed on a longitudinal view. Okay, ni untuk revolve. Ni broken out section. Ni lagi lah broken out section, dia nak tunjuk section-section yang tertentu pada sesuatu produk ataupun parts. Okay. So habis untuk yang ni. Okay. Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.